Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini cikgu akan menerangkan tentang soalan kertas 2 iaitu bahagian B, iaitu soalan esei. Soalan bahagian B, pelajar akan diberi dua pilihan untuk memilih satu soalan yang dirasakan mudah bagi calon. Secara umumnya bahagian B ni dia mengandungi 4 bahagian. So kita ada bahagian A, iaitu kita kena bukan bahagian A, soalan 1A. Soalan A ialah kita kena mendefinisikan ataupun kita kena define sesuatu konsep. Yang kedua ialah kita kena bandingkan ataupun compare ada diagram. Ini membawa markah 5. Kemudian kita ada C, soalan C iaitu understanding. Kita kena berikan sesuatu konsep itu mengikut kefahaman yang telah kita pelajari di sekolah. Dan yang terakhir sekali ialah yang paling kritikal, iaitu soalan D, iaitu kita kena buat pengubahsuaian ataupun modification. Ini kita kena hati-hati sebab soalan ni akan membawa markah sebanyak 10 markah. Maka total markah untuk kertas 2 bahagian B adalah 20 markah. So sila ikuti sehingga ke akhir video. Cikgu akan bagi satu contoh soalan bahagian B dan kita akan jawab bersama-sama. Terima kasih. Kita terus pada soalan section B. Diagram 10.1 show electrical circuit consists of 3 identical bulb. Sama bulb, 2 bulb and an emitter are placed. Melintasi PQ, satu mentor diameter takkan melintasi RS. Anggap tangan dalam sel kering adalah sifar. Maka gambar ni ada 2 bulb pada PQ dan 1 bulb pada RS. So kita bolehlah kaji sikit apakah beza. So bila ada 2 bulb, maka kita nampak bahawa emitter X akan rendah, maknanya arus rendah. Emitter Y arus tinggi. Maka kenapa arus rendah? Sebab rintangan tinggi. Kenapa arus tinggi? Sebab rintangannya rendah. Maka bulb itulah dia ada efek terhadap rintangan. Itu saja yang kita dapat daripada gambar. Kemudian tadi kita tengok tadi kita punya first question kita yang A, seperti mana yang tadi cikgu sebut, A ialah tentang definition. Definisi. What is meant by internal resistance in a dry cell? Apakah yang dimaksudkan dengan rintangan dalam sel kering? So memang soalan A tu memang akan diminta kita mencari ataupun memberikan sesuatu definisi. Maka kena ingatlah definisi. Tak boleh kita elakkan. Kena ingat. Maka apakah dia internal resistance? Maka ini cikgu lukiskan bateri. Cikgu lukiskan bateri. Di manakah internal resistance? Ini kita punya EMF, sumber tenaga kita. EMF. Maka dalam bateri itulah adanya rintangan. Ni. So R internal. Rintangan dalam. So maknanya rintangan ni terdapat di dalam bateri. Maka kita bolehlah lepas ni kita boleh buat definisi apakah maksud rintangan dalam, resistance by the electrolyte of the cell. Maka ada dalam sel tu ada electrolyte to the flow of ion. Maka bila ion-ion nak lalu dalam bateri tu dihalang oleh electrolyte, maka terhasillah internal resistance. So kita mesti ingat juga definisi. Markahnya adalah 1 markah untuk definisi.
Okey, seterusnya. Soalan B kita kena compare. Seperti mana cikgu dah cakap tadi, soalan B ialah compare, bandingkan. Okey, markah soalan B ialah 5. Tapi untuk bahagian pertama ni, kita diberi 3 markah dahulu. Mungkin lagi 2 markah, kita kena buat sedikit hubungan, relationship antara apa yang kita dah compare. Maka bahagian B ni penting untuk kita score semua 5 markah. Sebab senang saja. Hanyalah tengok pada diagram tadi. Okey, so 3 markah ni kita kena ada 3 point. So kita kena cari sama-sama. Okey, point pertama ialah number of bulb. Kita compare number of bulb. Kedua, kita compare current. Ketiga, kita compare total resistance. Dah tahu 3 perkara ni, barulah kita start untuk buat soalan B ini. Dah tahu 3 perkara yang kita nak tu, baru kita jawab. Okey, di sini cikgu cadangkan kita bolehlah buat table sebab nampak lebih jelas. Apa yang kita nak compare di sebelah sana. Kita nak compare number of bulb, kita nak compare magnitude of current, kita nak compare resistance. Maka sebelah tu kita comparekan antara dua tu, antara across P dengan Q dan juga across R dengan S. Apakah beza setiap tu, PQ dan juga RS tadi. Okey, kalau kita tengok gambar tadi ni, gambar. So, number of bulb P ke Q tu mestilah lebih banyak. So, kita just letak je more. Number of bulb more at across PQ, but less across PQ. Senang je. Kita cuma tengok gambar sahaja. Okay, what about the current? So, current, kalau tengok pada emitter tu, less pada PQ, but more pada RS. Maka, betul lah kan? Sebab, bila rintangan banyak, maka arus akan kurang. So, resistance across PQ mestilah more. Dan resistance pada RS mestilah less. So, dia mesti ikut konsep yang kita dah belajar. Okey, seterusnya state the relationship. Daripada kita dah compare tu, kita buat hubungan. So, 2 markah mesti ada 2 hubungan yang perlu kita jelaskan. Okey, pertama magnitude of current. Yang kedua ialah resistance. Resistance dengan current. So, kalau kita refer table kita, apakah hubungan antara number of bulb and magnitude of current? So, when the number of bulb increase, the magnitude of current will be decrease. Itulah yang kita dapat tadi. Banyak bulb macam PQ tu, berkuranglah current dia. When number of bulb increase, magnitude of current decrease. Okay. Yang kedua, apakah hubungan antara resistance dengan current? Maka betul lah tadi. Resistance, the higher the resistance, macam rajah PQ tadi, the lower the current. So dia telah menepati konsep yang kita belajar. Maka terbuktilah betul jawapan kita ni. So soalan B mesti kita kena dapatkan markah penuh, 5 markah. Okay. Seterusnya soalan C, soalan understanding. Dia kata seutas dawai kuprum disambung menetasi mentol B, terangkan apa yang berlaku pada bacaan emitter dan kecerahan mentol. So kita diberi 4 markah, maka kena ada paling kurang 4 point. Okay, jangan kurang daripada 4 point. So apakah yang point yang kena ada? Tu dia, emitter reading 1, brightness 2. So 2 point dah diberi, tinggal lagi 2 point kita kena cari, ataupun kita kena dapatkan daripada pemahaman kita tadi. So cari lagi 2 point. So at least dah dapat 2 markah lah. Okay, so PQ mentol B, kita bayangkan kita sambungkan copper. Okay, jangan lupa tadi kita nak brightness dengan dia punya emitter reading. Kalau kita sambungkan copper wire tadi. Okey, maka 4 point mesti ada. 4 point mesti ada. Okey, so bayangkan arus lalu dia masuk dekat Q tu.
Okey, maka arus itu bila ada copper wire di atas merentasi mentol B tu, maka arus tidak lalu pada mentol B sebab dia akan lalu pada tempat yang rendah rintangan. Maka mentol B itu tidak menyala langsung. Sebab arus akan memilih laluan yang rendah rintangan. Maka kita anggap mentol B itu tiada. So first kali kita boleh sebutkan apa yang kita faham ialah bab mentol B does not light up. Mentol B tidak menyala. Sebab apa? Sebab adanya short circuit. Lita pintas maknanya arus tadi tidak lalu pada mentol B sebab mentol B ni tinggi rintangan. Ni kita gunakan sebagai short circuit lebih suka lalu pada kawasan yang lebih rendah rintangan. Maka apa yang berlaku kepada resistan bila mentol B sudah tiada, maka hanya mentol A sahaja yang wujud. Maka rintangan akan berkurang. Sebab tadi ada 2 bab. Sekarang hanya ada 1 bab. Maka mentol dah berkurang, maka rintangan pun akan berkurang. Okey, maaf ini poin yang kedua only one bulb function ataupun light up. Yang ketiga brightness. Kita ambil tadi apa yang dia nak di brightness antara A dan C tu sebab mentol B dah tak ada So sebab itu kita tengok bahawa mentol B tu dah tak ada, maka samalah dia punya susunan dia. Satu mentol maka brightness of bulb A and bulb C are the same. Sebab sama saja, dua-dua tu pun sama dia punya rintangan. Nombor 4, emitter reading. Maka bila dua-dua circuit tu satu sahaja mentol, maka of course emitter reading pun akan sama. Emitter reading across PQ and RS are the same. Sebab tiada apa yang mengubahnya. Okey, itu saja 4 markah kita boleh dapat. Betul, kita kena ada 4 poin paling kurang. Jangan kurang daripada 4 poin. Okey, jelaskan dengan detail apa yang kita faham daripada gambar. Okey, seterusnya yang kritikal ialah markah soalan D. Ni kita kena buat pengubahsuaian modification. Dia kata lampu suluh ni malap, dia kata. Okey. Maka dia kata anda dikehendaki untuk mengubah suai lampu suluh ini untuk menyalakan mentol dengan cerah. Maka kita kena modify apa yang diberi. Okey, cikgu cadangkan kita buat saja table macam tadi maka 10, maka 5 untuk modification dan 5 untuk sebab mengapa. 5, so dapatlah markah 10. Itu saja 5 modification dan 5 sebab kenapa kita pilih modification tersebut. Okey, tapi dia dah bagi dah aspek apa yang kita kena modify lebih mudah. Okey, aspek yang kita kena modify tadi, pertama number of cell. Pastinya kena banyak lah more number of dry cell. Kenapa kita nak increase dia punya voltage ataupun EMF. Maka bila besar EMF, cerah lagi lah mentol tadi. Okey, yang kedua, dia suruh kita modify internal resistance. Of course lah, modification kita nak yang mesti nak yang rendah kan. Maka kita katakan bahawa kita nak yang less ataupun low internal resistance. Maka kenapa nak low? Because kita nak reduce the voltage drop when current flow. Bila arus mengalir tidaklah banyak kehilangan kehilangan voltage tadi. Okey, yang ketiga dia nak power. Power of bulb, maknanya mestilah kita nak pilih power bulb yang lebih tinggi. Kan? High power of bulb. Kenapa high power? Sebab kita nak light energy lebih banyak maka kita katakan bahawa power of bulb ni untuk kita tukarkan more chemical energy convert to light energy that's why bila banyak convert jadi light, maka cerahlah kita punya mentol okey. Seterusnya dia kata tadi apa yang diminta lagi ialah
kita punya surface of reflector. So untuk memantulkan cahaya lampu sorot tadi, mestilah kita nak pilih yang shiny. Kenapa shiny? Sebab dia boleh reflect more light. Maka tidaklah diserap cahaya itu. Semuanya dipantulkan to reflect more light and become brighter. Itulah sebab. Dan sekali, position bulb tu kat mana? Mentol tu letak kat mana? So biasanya kita letak dekat focal length dia. Focal length maknanya kita boleh maksimumkan conversion dia. Kita boleh banyakkan lagi pantulan tadi. Nampak tu dia lebih parallel maka lebih cerah ataupun lebih jauh dia boleh pergi. So cahaya tu boleh pergi lebih jauh. Maka kita mestilah letakkan bulb itu di focal length tersebut. Itu caranya. Maka apa reasonnya? Kita nak converge more light. Ataupun kita kata produce bright light. Okay. And parallel. Boleh juga converge more light ataupun produce bright light and parallel. Maka dia boleh suluh sampai ke hujung jalan tadi. Maka lebih cerah lah kita nampak. Okay, so kita buat tercantik dalam table macam ni. Kita gariskan elok-elok, lawa-lawa. Maka ini sahaja kita perlu buat untuk dapat 10 markah. Bukanlah susah mana. So kita boleh buat sama-sama. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Good luck untuk SPM. Terima kasih.